Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zarif Alif bin Zazali bernombor matrik di 2021-2099020. Saya dari kumpulan A bagi subjek HSM 3023 Malaysia abad ke-19 akan menerangkan tentang alat bantu mengajar atau dalam singkatannya adalah ABM. Sebelum saya meneruskan lagi pembentangan bagi alat bantu mengajar ini, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa maksud ABM atau alat bantu mengajar ini. Dari segi maksud definisi, alat bantu mengajar atau ABM dapat disimpulkan bahawa ia adalah berbentuk simbol dan komunikasi verbal yang abstrak. Alat bantu mengajar atau singkatannya ABM ini akan memudahkan setiap pelajar memahami isi kandungan setiap pelajaran yang ingin disampaikan. Malahan, penggunaan pelbagai media pengajaran secara tepat dapat mengatasi sikap pasif dalam kalangan pelajar kerana ia dapat menarik dan merangsang minda minat pelajar. Antara alat bantu mengajar yang telah saya hasilkan diberi nama sebagai perangkap kecemerlangan. Antara sebab alat bantu mengajar yang saya hasilkan ini bernama perangkap kecemerlangan kerana ia menyerupai perangkap, iaitu setiap pelajar perlu mengharungi cabaran-cabaran seperti yang saya telah hasilkan ini melalui pelbagai bentuk soalan dan pelbagai cabaran-cabaran tertentu. Di sini saya akan menerangkan tentatif atau cara alat bantu mengajar ini berfungsi supaya ia dapat difahami dengan lebih terperinci. Pada bahagian permulaan, para pelajar akan bermula dengan mengambil nombor kawasan di dalam kotak yang telah disediakan. Kotak ini lebih dikenali sebagai sediakan langkah anda kerana setiap pelajar akan mengambil nombor-nombor soalan secara rawak. Sejurus selepas itu, setelah pelajar tersebut telah mendapatkan nombor kawasannya, maka ia perlu mengambil pula warna soalan yang disediakan di dalam kotak yang diberi nama bermula kerana setiap pelajar perlu sedia menjawab soalan yang telah dipilih olehnya. Sekiranya para pelajar tersebut mendapatkan nombor angka 1, 2, 5, 6, 9 dan 10, maka ia telah termasuk dalam perangkap kecemerlangan. Hal ini kerana angka yang disenaraikan tersebut merupakan soalan-soalan kemahiran berfikir arah tinggi ataupun dari segi singkatannya KEBAT. Untuk memberikan contoh yang lebih jelas, pelajar ini telah mendapat angka 10, iaitu ia termasuk dalam perangkap kecemerlangan. Soalan dalam angka 10 adalah soalan berunsurkan kemahiran berfikir arah tinggi, iaitu KEBAT. Dan contoh soalannya adalah, pada pendapat anda, motif utama campur tangan British adalah kerana ingin menguasai ekonomi perlombongan biji timah di tanah Melayu. Terangkan, adakah terdapat faktor lain yang menjadi faktor penolak kepada kekuasaan British ini? Namun begitu, lain pula perjalanan bagi pelajar yang mendapatkan nombor angka 3, 4, 7 dan 8 kerana pelajar-pelajar ini terlepas daripada perangkap kecemerlangan yang disediakan. Di dalam kotak bermula itu, terdapat pelbagai warna yang mempunyai maksud tertentu, iaitu warna soalan kertas biru menandakan soalan sangat mudah. Warna kertas soalan kuning menandakan soalannya mudah dan warna soalan kertas hijau bermaksud sederhana. Setelah pelajar tersebut berjaya mendapatkan warnanya, maka mereka perlu memulakan perjalanan. Bagi pelajar yang telah mendapat angka bernombor 3, ini adalah tidak termasuk dalam perangkap dan soalan-soalan yang diajukan adalah bersikap mengikut warna sahaja. Sebagai contoh, pelajar ini mendapat soalan dari kertas biru yang menandakan soalan itu adalah sangat mudah. Dan contoh soalannya berbunyi, namakan Gabenor pertama bagi negeri-negeri Selat, NNS. Setelah menerima soalan-soalan tersebut, pelajar-pelajar itu perlu menjawab
atau menerangkan kepada guru dan rakan-rakan dalam bilik darjah tentang petikan jawapan yang hanya diberi masa selama 2 hingga 3 minit sahaja. Gambaran ini menunjukkan pelbagai soalan-soalan yang diajukan yang berbentuk kebat dan soalan-soalan yang biasa sahaja. Dan pelajar ini perlu menjawab setiap soalan yang diajukan dengan memberikan fakta yang jelas dan tepat sahaja. Terdapat pelbagai kesan positif yang dapat disimpulkan apabila para guru mengamalkan alat bantu mengajar dalam sesi pembelajaran. Antara implikasinya, para pelajar akan dapat memahami sesuatu konsep, fakta atau idea dengan lebih jelas. Kedua, pelajar dapat menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat terus mengikuti setiap perkembangan proses pengajaran yang dijalankan serta aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dipelbagaikan dengan cara yang meluas mengikut abad ke-21. Jelaslah, alat bantu mengajar yang saya terangkan ini memberikan impak yang positif terhadap proses pembelajaran dalam bilik-bilik darjah. Justru itu, penggunaan alat bantu mengajar atau ABM perlu dipelbagaikan dengan kaedah dan teknik mengajar agar pengajaran dijalankan dengan berkesan, menarik perhatian, menjimatkan masa dan menjimatkan tenaga serta menghasilkan pembelajaran yang lebih menarik dan menyeronokkan. Hal ini dijelaskan kepada kita betapa pentingnya penggunaan alat bantu mengajar atau ABM kepada guru-guru dalam menyampaikan pelajaran kepada para pelajarnya. Sekian daripada saya. Terima kasih.